wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti alias nombor metrik 060900. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan Freemason. Okay. Yang pertama, Freemasonry atau lebih dikenali sebagai sebutan Freemason ini merupakan gerakan Yahudi antarabangsa dan juga merupakan gerakan rahsia yang paling berpengaruh dan hebat di seluruh dunia. Freemason ini terdiri daripada dua kata yang digabung menjadi satu, iaitu free bermaksud bebas atau merdeka dan tidak terikat dengan mana-mana gejala sekalipun. Manakala Mason pula bermaksud pembangunan dan juga pekerja yang membangunkan rumah. Matlamat sebenar gerakan ini bukan adalah untuk menghancurkan kesejahteraan manusia, merosakkan politik, ekonomi dan sosial di setiap negara yang mereka duduki ataupun diami. Selain itu, mereka juga berusaha untuk merosakkan bangsa dan pemerintahan non-Yahudi. Gerakan ini membawa slogan dan juga semboyan iaitu kebebasan, persaudaraan dan persamaan atau kata lainnya sama rata antara mana-mana manusia. Gerakan Freemason ini juga ingin mengambil semula bangunan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple yang terletak di Masjid Al-Aqsa, daerah Al-Quds yang kini diduduki oleh Israel. Dan hal ini berlaku disebabkan oleh tiga perkara iaitu, yang pertama, peristiwa ketika Raja Sulaiman mendirikan Bait Suci. Yang kedua, para pembuat bangunan Mason pada abad pertengahan. Yang ketiga, Laskar Kristus yang bertugas menjaga Bait Suci selama ataupun King Solomon dan juga dikenali sebagai Kesatria Bait Suci, Knight Templar. Niat mereka adalah untuk mengibarkan bendera Israel serta mendirikan pemerintahan antarabangsa Zionis seperti yang diterapkan dalam protokol cendekiawan Zionis. Seterusnya, gerakan ini telah memancing banyak perbincangan yang dijalankan oleh para ahli cendekiawan dan mereka berpendapat bahawa organisasi ini telah menjadi dalang terhadap perkara-perkara revolusi yang berlaku di dunia ini. Freemason ini telah menubuhkan citra ataupun gerakan moral yang membentuk gerakan baru iaitu teosofi yang berkembang menjadi kuasi agama serta gerakan The Free Thinkers iaitu pemikir bebas yang secara jelas menyatakan diri sebagai gerakan atheism. Gerakan teosofi antarabangsa ini didirikan oleh seorang wanita Rusia yang berdarah Yahudi bernama Helena Petrova Blavatsky pada 7 September 1875 di New York. Gerakan ini adalah sebuah gerakan kebatinan Yahudi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfadilah binti Muhammad Rosli, nombor metrik 0994. Pada bahagian saya akan menerangkan seringkas mengenai definisi Freemason. Yang pertama, Freemason ialah ahli kongsi gelap iaitu yang disebut sebagai Freemason Free and Organized yang mencalakan persaudaraan dan tolong-menolong sesama ahli mereka dan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengenal pasti satu sama lain. Freemason ni dia merupakan satu gerakan yang menggunakan satu simbol untuk mengecam sesama mereka. Yang kedua, dari segi bahasa, perkataan Freemasonry terdiri daripada 3 siri atau 3 bahagian. Perkataan free bermaksud kebebasan daripada terikat dengan apa-apa dan perkataan Mason pula bermaksud pekerjaan dan bekerja sendiri di rumah batu. Yang ketiga, daripada perkataan Freemasonry, maka jelaslah gabungan ketiga-tiga rangkaian atau bahagian tersebut. Freemasonry ialah persatuan membina rumah bebas atau pembina rumah batu yang tidak terikat dengan sebarang kekangan atau persatuan. Yang keempat, Freemason biasa menegaskan bahawa bilangan buku terbuka di rumah gelap adalah sah. Setiap ahli mengaku kepercayaan Tuhan dan melarang wanita untuk masuk ke lawat dan perbincangan agama serta politik. Yang kelima adalah Consonant. Freemasonry kini menjadi istilah umum untuk bidang kuasa bebas dan telah mengalih ke luar sebahagian atau semua sekatan. Saya rasa itu saja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurul Ain binti Roslan, nombor metrik 059299. Jadi saya akan berkongsi pula berkaitan dengan sejarah Freemason. Jadi Freemason ini adalah suatu pertubuhan persaudaraan yang sulit dan telah diasaskan oleh golongan Yahudi pada awalnya, dan Freemason ini juga telah bertapak lama di muka bumi ini sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi perkara pertama yang kita akan lihat adalah berkaitan dengan latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi ini berketurunan daripada Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim AS mempunyai 2 orang anak,
iaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pula mempunyai 14 orang anak dan anak keempatnya dikenali sebagai Yahuza ataupun Yahudi, yang mana dinisbahkan kepada kalimah Yahudi dan mula terkenal selepas daripada keutuhan kerajaan Yahuza pada tahun 586 sebelum Masihi. Jadi kekuatan bagi orang Yahudi ni adalah melalui daripada agama Judaism dan pegangan daripada kitab Taurah ataupun kitab Torah. Kitab Taurat yang digunakan oleh golongan Yahudi ini pada awalnya hingga kini bukanlah kitab yang tulen seperti yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Kepalsuan kitab tersebut telah menjadikan perihal dalam agama Yahudi sendiri mempunyai pelbagai masalah, konspirasi dan tidak dapat menemui jawapan yang sempurna dan terperinci. Seterusnya pada tahun 37 Masihi, yang di mana pada waktu ini Freemason dikenali sebagai hara ataupun satanim, yang mana wujud untuk menyekat dan menghalang pengaruh ajaran Al-Masih, iaitu Nabi Isa AS, serta menjaga keselamatan bangsa Yahudi itu sendiri. Dan pada tahun sekitar 43 Masihi pula, gerakan Freemason ini diluaskan oleh dua orang Yahudi, iaitu Ahram Ayub dan juga Mualavi, yang merupakan penasihat kepada Raja Herodes Agrippa, yang juga mempunyai tujuan bagi memusuhi Katolik dan semua agama pada awalnya. Namun selepas berlakunya revolusi serta wujudnya konspirasi Darwin dan sebagainya pada waktu tersebut, mereka memutuskan untuk memusuhi umat Islam sepenuhnya dan menggunakan konsep aliran-aliran dan ideologi yang lain seperti liberalism, sekularisme dan sebagainya. Selain itu, pada tahun 55 Masihi pula wujudnya tempat penghimpunan dan juga rumah ibadat, iaitu Haikal Sulaiman ataupun dikenali sebagai King Solomon Temple yang terbesar di Rom. Jadi sesetengah ilmuwan Freemason berpendapat bahawa Freemason menjejaki akar umbi mereka kepada pembinaan Haikal Sulaiman ataupun King Solomon Temple di Jerusalem pada tahun 967 sebelum Masihi. Jadi asas itu, cerita itu tertumpu juga kepada seseorang yang bernama Hiram Abif yang mendakwa mengetahui rahsia tentang Haikal Sulaiman. Pelbagai isu ataupun konspirasi telah yang berkait dengan Haikal Sulaiman ataupun King Solomon Temple yang berkaitan diperkatakan pada waktu itu. Seperti pada zaman Nabi Sulaiman AS, orang Yahudi beranggapan bahawa Nabi Sulaiman AS mempunyai koleksi buku sihir dan kemudiannya menanam buku tersebut di bawah singgasana kerajaannya, iaitu di Haikal Sulaiman. Namun sebenarnya apa yang berlaku adalah pada waktu zaman Nabi Sulaiman AS itu terdapatnya beberapa ataupun sekelompok ahli sihir yang membuat amalan khurafat dan juga sihir. Dan pada waktu itu Nabi Sulaiman bertanggungjawab dan berperanan bagi membateras golongan-golongan ini. Jadi Freemason ini juga dikaitkan dengan ahli kesatria Templar, iaitu Knight Templar. Mengikut legenda pada abad ke-14, kesatria Templar ini telah menemui harta karun ditinggalan di bangunan Haikal Sulaiman semasa Perang Salib ketiga. Ini menyebabkan kebanyakan mereka menjadilah tersangat kaya sehinggalah harta itu dirampas oleh Raja Perancis Philip yang keempat. Jadi kesatria Templar ni dipenjarakan dan ada yang dijatuhi hukuman dan dibakar hidup kerana melakukan amalan khurafat. Dan menyambung semula perkara ataupun perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan pada waktu zaman Nabi Sulaiman AS oleh ahli-ahli sihir tersebut. Okey. Menurut Elberpike 1872 pula dalam bukunya Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Missionary berpendapat bahawa pada kurun ke-11 kesatria Templar ini telah berpakat dengan ketua gereja di Konstantinopel. Pada masa itu, ketua gereja Konstantinopel daripada gereja Ortodok Timur bersaing dengan gereja Katolik Rom. Pada waktu itu juga, ahli kesatria Templar ini telah bersumpah setia untuk melindungi umat Kristian yang melawat tempat suci, manakala matlamat rahsia mereka adalah untuk membina semula Haikal Sulaiman. Binaan ini akan menjadi tempat paling suci untuk orang Kristian dan akan dapat menandingi kediaman suci gereja Katolik di Rom. Jadi ahli Templar ini telah berselindung di bawah satu nama, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia Freemason, yang mana gerakan Freemason ini ialah berkembang daripada persatuan pemahat batu, pemahat dan juga tukang batu, yang mana pada zaman Eropah pada masa itu mereka diambil untuk bekerja oleh raja dan juga pihak gereja. Terdapat dua jenis
tukang batu, iaitu tukang batu yang memahat batu biasa yang dinamakan raw mason, dan juga freestone iaitu sebagai tukang batu yang lebih terperinci dan lebih berseni lah. Jadi mereka ini ialah golongan yang bebas, free dan bukan hamba kepada mana-mana tuan yang kaya. Jadi nama freestone mason ni kemudian disingkatkan kepada nama Freemason. Oleh sebab keistimewaan dan juga kebolehan mereka ini, golongan ini telah menubuhkan suatu kelab ataupun persatuan untuk membincangkan pertukangan kesenian dan juga kadar upah mereka. Jadi Freemason ni pada awalnya mereka terlibat dalam satu bidang iaitu bidang industri. Namun begitu, apabila mereka ni telah membentuk suatu persatuan dan sebagainya, mereka telah menubuhkan satu gerakan yang dikenali sebagai Freemason. Untuk yang seterusnya, ada beberapa istilah yang terkandung di dalam buku Freemason. Antaranya adalah Grandmaster, iaitu ketua tertinggi ataupun kita memanggilnya sebagai leader di dalam ahli-ahli Freemason. Yang seterusnya adalah Lodge, iaitu tempat khas bagi ahli-ahli Freemason ini untuk berjumpa dan berbincang dan berkaitan dengannya. Grand Lodge merupakan ibu pejabat bagi pertubuhan Freemason, dan seterusnya adalah Degree, iaitu sebuah suatu darjah kebesaran ataupun pangkat yang ditauliahkan kepada mereka ataupun ditauliahkan kepada ahli-ahli Freemason itu sendiri bagi mereka yang berperanan dan juga berkelayakan. Jadi pada tarikh 24 Jun 1717, Freemason telah wujud secara rasmi berikutan daripada penubuhan Grand Lodge of England di Bandaraya London. Dan selepas daripada itu, beberapa Grand Lodge ditubuhkan antaranya di Scotland, Ireland dan juga di Amerika Syarikat. Pada 28 April 1738, seorang ketua padri yang terdiri daripada gereja Roman Katolik iaitu Pope Clement telah mengemukakan isu penentangan bagi penyertaan orang Kristian Katolik ke dalam pertubuhan Freemason. Dan penentangan itu tidak terhenti setakat di situ saja. Pada 15 Oktober 1890, gereja Roman Katolik ini telah menggubal suatu undang-undang baru, kanun yang baru bagi menyatakan sesiapa ahli Katolik yang menyertai Freemason ini diisytiharkan murtad dari agama Katolik kerana takut daripada penyerapan pendidikan agama Samawi Judaism di dalam budaya pertubuhan Freemason itu sendiri. Seterusnya, pada tarikh 8 Disember 1845, Freemason di Semenanjung Tanah Melayu iaitu di Singapura telah ditubuhkan di Lodge of Zetland iaitu di bangunan yang pertama, kemudian berpindah di Freemason Hall iaitu di Coleman Street, dan bangunan tersebut telah diilhamkan oleh Thomas Cargill. Sekitar 6 September 1806, pertubuhan Freemason pertama di Tanah Melayu iaitu di Lodge Neptune di Pulau Pinang ditubuhkan, dan selepas pada itu juga beberapa penubuhan di negeri lain seperti Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka ditubuhkan. Dalam pada waktu itu juga, seorang lelaki yang beragama Islam dan seorang Melayu iaitu Mustafa bin Osman telah memiliki suatu gelaran ataupun pangkat iaitu Grand Master di dalam pertubuhan Freemason. Akhir sekali, pada tahun 1966, pertubuhan Freemason di Malaysia didaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pada tahun 1977, terdapat 55 lodge dan beberapa orang ahli orang ahli Melayu telah menyertai Freemason. Kini gerakan Freemason ini merupakan gerakan yang paling kuat dan terpengaruh di Asia. Kebanyakannya penyertaan Freemason ini terdiri daripada orang Melayu yang berpendidikan tinggi dan juga berpangkat besar. Namun ada yang menyatakan pada masa kini gerakan Freemason ini berselindung di sebalik di bawah agensi ataupun badan kebajikan. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada daripada terpengaruh dengan aliran ataupun fahaman yang tidak berautoriti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita masuk kepada tokoh-tokoh Freemason. Yang pertama adalah Benjamin Franklin yang merupakan salah seorang ahli Freemason yang paling terkenal dalam sejarah Amerika. Dia bukan sahaja berdedikasi dengan sungguh-sungguh kepada craft itu sebagai master yang aktif selama 60 tahun, tetapi dia memberi impak yang berkekalan kepada masyarakat Amerika dengan ciptaan, penemuan dan pencapaiannya. Beliau seorang yang intelek, pengarang, editor, pencipta,
saintis dan juga ahli politik. Dan yang paling penting, Freemason. Bukan rahsia bahawa Benjamin Franklin telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah Amerika. Dilahirkan pada 17 Januari 1706 di Boston sebagai anak ke-15 daripada 17 adik-beradik. Bro Franklin dibesarkan dengan niat untuk meneruskan kerjaya dalam kewartawanan. Dia memulakan kerjayanya sebagai pencetak perantis untuk abangnya iaitu James Franklin yang merupakan pencipta akhbar bebas pertama di tanah jajahan. Pada usia 24, dia kemudiannya terus bekerja untuk Pennsylvania Gazette di mana sebelum permulaannya dia akan meremehkan Freemason dalam tulisan. Beliau telah memulakan Freemason pada tahun 1730 atau 1731 di St. John's Lodge di Philadelphia. Sebaik sahaja dia menjadi ahli, gaya penulisannya berubah dalam warta di mana nadanya beralih ke arah pujian yang luar biasa tentang Freemason di Amerika, terutamanya di Pennsylvania. Bro Franklin juga menerbitkan The Constitutions of Freemason, buku Masonik pertama yang dicetak di Amerika. Ia merupakan cetakan semula Perlembagaan Anderson yang pertama kali diterbitkan di England dan mengandungi sejarah Masonik, pertuduhan, peraturan dan banyak lagi. Salinan penerbitan Franklin adalah khazanah yang dihargai di pelbagai perpustakaan Masonik di seluruh negara. Yang kedua adalah George Washington. George Washington merupakan seorang petani muda Virginia yang menjadi Master Mason iaitu pangkat asas tertinggi dalam persaudaraan rahsia Freemasonry. Majlis itu diadakan di Masonic Lodge nombor 4 di Fredericksburg, Virginia. Washington berumur 21 tahun dan tidak lama lagi akan memerintah operasi ketenteraan pertamanya sebagai Major dalam Militia Kolonial Virginia. Freemasonry berkembang kepada amalan dan ritual persatuan tukang batu pada zaman pertengahan dengan kemerosotan bangunan katedral Eropah ataupun dipanggil lodge iaitu rumah persinggahan memutuskan untuk menerima individu bukan tukang batu untuk mengekalkan keahlian dan perintah persaudaraan rahsia semakin popular di Eropah. Pada tahun 1717, Grand Lodge pertama, sebuah persatuan lodge telah diasaskan di England dan Freemasonry tidak lama kemudian disebarkan ke seluruh Empire British. Rumah persinggahan Mason America yang pertama telah ditubuhkan di Philadelphia pada tahun 1730 dan pemimpin revolusi masa depan Benjamin Franklin adalah ahli pengasas. Bagi George Washington, menyertai Mason adalah satu upacara dan ungkapan tanggungjawab siviknya. Selepas menjadi Master Mason, Washington mempunyai pilihan untuk melalui satu siri upacara tambahan yang akan membawanya ke darjah yang lebih tinggi. Pada tahun 1788, sejurus sebelum menjadi Presiden pertama Amerika Syarikat, Washington telah dipilih sebagai Worshipful Master of Alexandria Lodge nombor 22 yang pertama. Fall River dalam ucapan yang disampaikan kepada rakan Freemason pada tahun 1797, Fall River mendakwa bahawa berkhidmat sebagai Grand Master adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Tiada siapa yang tahu dengan tepat apa yang mendorong River menjadi Freemason, tetapi dia mendapat manfaat yang besar daripada keahliannya walaupun mengalami kegawatan dan kekecewaan. Freemasonry sebagai organisasi sosial di Massachusetts secara rasminya bermula pada 1733 tahun sebelum kelahiran River. Apabila Grand Lodge of England iaitu pada tahun 1717 menyewa St. Lodge Grand Lodge di Boston. Walaupun perdagangan Mason melibatkan pemotongan dan peletakan batu, masyarakat persaudaraan ini mementingkan dirinya sendiri dengan penanaman fikiran dan peraturan adab. Bagi River, keahlian Freemason menyediakan peluang berterusan untuk rekreasi, kepimpinan, hubungan politik dan persahabatan, terutamanya dengan mereka yang biasanya tidak berada dalam kitaran sosialnya. Pelibatan juga dapat membawa pelanggan ke kedai perak miliknya. Ada lagi itu kemungkinannya mempunyai daya tarikan yang kuat kepada River kerana ia menekankan perhormatan terhadap tradisi di samping kepercayaan yang hakiki.
bahawa lelaki boleh mencipta dunia yang lebih baik melalui akal, keharmonian dan kelakuan yang betul. Paling penting bagi River, pelibatan adalah berdasarkan watak dan kemajuan sepenuhnya, berdasarkan merit dan bukannya status sosial dan pendidikan. Apabila jawatan kepimpinan lain mengelak daripadanya, Freemasonry membolehkan River maju dan berkembang dengan stabil melalui pangkatnya. Seterusnya, ciri utama Freemason dan percanggahannya dengan Islam. Ciri yang pertama, mengembangkan fahaman Yahudi. Ahli Freemason ni dia bergiat cergas dalam bidang politik, budaya dan sosial. Pergerakan diorang ni dikaburkan melalui kegiatan amal seperti membantu keluarga miskin dan penganjuran pertunjukan amal untuk disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Percanggahannya dengan Islam dibahaskan melalui perkaitan yang dikaitkan oleh orang Islam yang percaya Freemason ni ada kena-mengena dengan Dajjal yang akan hadir pada akhir zaman nanti. Ini berdasarkan simbol Freemasonic yang dikenali satu mata melihat semua. All seeing one eye dikatakan menyerupai Dajjal bermata satu. Lambang ni juga terdapat pada wang $1 Amerika. Ciri yang kedua, menyokong Freemason dan menolak agama selain Yahudi. Ulama-ulama Islam anggap Freemason ni satu pertubuhan sulit yang ada matlamat untuk rosakkan akidah dan pegangan umat Islam. Justru itu, melalui kajian secara terperinci mengenai Freemason ni, fatwa dikeluarkan bagi mengharamkan umat Islam dari jadi ahli Freemason, dan sekiranya dia menjadi ahli Freemason, dia dikira murtad. Seterusnya, mengikut pendapat Imam Ash'ar Al-Yamani, orang-orang Islam yang bergabung dengan Freemason dan kelab-kelab di bawahnya wajib bertaubat dan keluar daripadanya serta jauhkan diri dari kelab-kelab tu setelah diorang dapat tahu hakikat dan kedudukan kelab-kelab pertubuhan Freemason dan juga kelab-kelab di bawahnya. Ciri yang ketiga ialah mengadakan propaganda dan revolusi. Freemason ni pertubuhan yang tak ada kaitan pun sebenarnya dengan matlamat lahir yang ditonjolkan seperti untuk membela ahli, untuk kebaikan ataupun untuk kasihkan orang dan sebagainya lah. Tapi ia adalah untuk orang Yahudi menyembunyikan rahsia dia. Pendeta-pendeta berbangsa Yahudi ni, dia telah mengkaji dan meramal kebangkitan Islam di akhir zaman dengan tujuan untuk meruntuhkan agama Islam. Mereka dikatakan menggunakan konsep-konsep liberal seperti komunisme dan sekularisme untuk menggoyangkan akidah umat Islam dan membuat penganut Islam terbabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fadil. Saya akan menerangkan tentang tajuk ciri-ciri utama gerakan Freemason. Yang pertama adalah menyebarkan semua kemungkaran dalam dunia hiburan dan mengagungkan hubungan seks. Gerakan ini membentuk dan menyebarkan pelbagai gejala dan budaya baru yang bertumpu pada golongan muda. Budaya-budaya itu disebarkan dalam dunia hiburan dan muzik. Contohnya seperti mereka menyebarkan unsur-unsur pemujaan iblis, seks bebas dan pada penolakan agama dalam baik-baik lagu mereka. Contoh seperti dalam lagu black metal. Mereka juga mempertahankan kebebasan dalam hubungan seksual. Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa hubungan seksual adalah hak individu dan mereka boleh membuat apa sahaja selagi mana ia tidak melanggar hak asasi manusia. Okay. Yang kedua adalah menguasai semua sektor ekonomi, sosial dan juga politik. Dalam keahlian Freemason, mereka adalah terdiri pada orang-orang yang berintelektual, berpangkat serta berpengaruh. Dalam merekrut tokoh-tokoh ini, mereka menggunakan teknik licik seperti penyuguhan wang dan harta dan kebebasan dalam hubungan seks. Mereka juga menguasai alat komunikasi untuk menjadi senjata dalam memutabelikkan kenyataan dan juga berita yang akan disebarkan kepada masyarakat. Dan mereka juga menjalankan aktiviti kebajikan yang seperti dalam kelab lain ataupun rotary yang bertujuan hanya untuk mengaburi mata masyarakat terhadap kegiatan mereka. Sebab percanggahan dengan Islam. Yang pertama adalah menentukan akhlak, iaitu wujudnya golongan-golongan fanatik dan ekstrim. Pengaruh budaya barat yang ekstrim menyebabkan anak-anak muda sehingga sampai menghina agama Islam dan bertindak agresif. Yang kedua adalah kegiatan normalisasi terhadap kegiatan seks. Iaitu wujudnya golongan LGBT yang bebas menyatakan kehendak mereka selagi mana mereka tidak melanggar hak asasi manusia. Wahal perkara itu adalah salah dari segi syarak dan Islam.
Yang ketiga adalah mengejar keduniaan. Wujudnya sikap materialistik dan melampau dalam kesenangan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyatakan bahawa kehancuran tamadun adalah berpunca dari terpesonanya dengan kehidupan materialistik di bumi sehingga melupakan kemurkaan daripada Allah SWT. Baiklah, nama saya ialah Nik Siti Nur Fatihah binti Nik Hanafi, nombor matrik 059551. Jadi saya akan menjelaskan tentang isi seterusnya, iaitu masalah dan juga isu gerakan Freemason dalam konteks di Malaysia. Jadi seperti yang telah diterangkan bahawa Freemason ini merupakan satu pertubuhan rahsia Yahudi di mana tujuan sebenar penubuhannya adalah untuk menegakkan kekuasaan dan juga kerajaan Zionis Yahudi. Persoalan di sini, adakah pertubuhan Freemason ini wujud di negara kita sendiri iaitu Malaysia? Jawapannya adalah ya, pertubuhan Freemason ini wujud di Malaysia dan sebenarnya telah lama bertapak di negara kita. Menurut akhbar utusan Malaysia, pertubuhan Freemason ini telah diiktiraf di Malaysia di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan mula dibenarkan beroperasi secara sah pada 20 April 1977 oleh pendaftar pertubuhan negara kerana mendakwa bahawa pertubuhan ini tidak menyalahi undang-undang negara serta kegiatannya tidak akan mengganggu keamanan dan juga ketenteraman rakyat. Pada 25 Oktober 1978, isu tentang penempatan Freemason di Malaysia ini telah dibangkitkan dalam Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat selaku ahli parlimen bagi Pengkalan Cepa ketika itu. Beliau mempertikaikan akan keizinan kerajaan Malaysia ni yang membenarkan penempatan pertubuhan Freemason di Malaysia. Beliau juga mempersoalkan mengapa kerajaan Malaysia ni tidak mahu mengharamkan pertubuhan Freemason ini kerana telah jelas dilihat bahawa pertubuhan ini bercanggah dengan ajaran Islam kerana mengadakan upacara-upacara ritual yang pelik. Menurut beliau lagi, sehingga tahun 1977 sahaja, sebanyak 55 organisasi Freemason ini telah didaftarkan di Malaysia dan telah mencapai seramai 2,984 orang ahli. Jadi, Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Hussein Onn ketika menjawab pertikaian oleh Tuk Guru Ni Aziz ini, beliau menjelaskan bahawa kerajaan Malaysia ini tidak bercadar langsung untuk mengharamkan pertubuhan Freemason walaupun mengakui ianya bercanggah dengan akidah Islam, dan beliau juga mengatakan bahawa pertubuhan Freemason ini sudah wujud di negara Malaysia selama 150 tahun mulai di Pulau Pinang dan tiada bukti kukuh yang menunjukkan iaitu dengan tertubuhnya pertubuhan Freemason ini menggugat ataupun mengancam negara Malaysia sama ada dari segi sosial ataupun keselamatan. Oleh disebabkan itu, dari segi undang-undang tiada sebablah untuk kerajaan Malaysia ni mengharamkan pertubuhan Freemason tersebut. Dan selepas itu, isu tentang Freemason ini kembali sepi. Pada tahun 2016 pula, Jurucakap Freemason Malaysia telah mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan salah faham tentang pertubuhan mereka sehingga menimbulkan kebencian terhadap persaudaraan Freemason di Malaysia. Jurucakap Freemason tersebut menjelaskan bahawa pertubuhan Freemason mereka ini bukanlah satu gerakan rahsia yang ditubuh untuk melemahkan negara, namun ianya adalah satu persatuan yang menyalurkan sedekah secara berkala. Hal ini kerana pada ketika itu bangunan Masonik ataupun loji Freemason ini menjadi salah satu sasaran anggota negara Islam ataupun IS untuk melakukan serangan pengganas di Malaysia. Kesimpulannya, pertubuhan Freemason ini telah pun lama bertapak di negara kita Malaysia dan tidak dinafikan juga bahawa pertubuhan ini terus berkembang pesat dan bersikap lebih terbuka serta memiliki lebih banyak cawangan di Malaysia pada hari ini. Dan ahli-ahli pertubuhannya juga semakin berani menonjolkan diri mereka dan bergerak sebagai badan berdaftar yang mesra masyarakat serta kuat bergiat dalam kerja-kerja amal kebajikan dan sebagainya. Dan ini tidak lain tidak bukan lagi bahawa mereka hanya ingin membersihkan pandangan masyarakat terhadap pertubuhan mereka. Namun kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa berhati-hati dan berwaspada serta menjauhkan diri kita daripada menjadi sebahagian daripada ahli-ahli mereka kerana sejarah lalu telah membuktikan bagaimana pertubuhan Freemason ini melaksanakan pembunuhan dan seksaan terhadap ahli-ahlinya yang melanggar peraturan atau yang membongkarkan rahsia berkaitan dengan pertubuhan Freemason ini mengikut ritual organisasi yang telah ditetapkan.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan isi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Abdul Halim, nombor matrik 059334. Saya akan menerangkan tentang cara mengatasi gerakan Freemason ini. Yang pertama adalah memberi pendedahan kepada masyarakat tentang apa itu Freemason. Masyarakat Islam perlu diberikan pendedahan tentang bahaya dan propaganda yang dibawa oleh gerakan Freemason ini. Para ulama dan ahli bijak pandai Islam perlu menjelaskan hakikat Freemason dan pertubuhan-pertubuhan kecil di bawahnya kepada seluruh umat Islam. Dengan itu, mereka akan menjauhkan diri daripadanya secara tidak langsung akan terselamat dan tidak terjatuh menjadi murtad dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu agama yang cukup. Ia adalah sebagai benteng dari terjerumus ke dalam aliran Freemason ini. Antara langkah yang kita boleh buat adalah dengan menambahkan ilmu agama melalui pembacaan buku-buku ilmiah atau mendengar ceramah-ceramah di media massa. Dan yang ketiga adalah menyekat medium penyebaran fahaman. Aliran ini menggunakan pelbagai medium untuk memerangkap musuhnya seperti media sosial, akhbar-akhbar, filem-filem dan lagu-lagu. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti sumber dan pengaruh yang disebarkan melalui media sosial ini dan menyekat serta menapis filem, lagu dan semua medium ini daripada ditayangkan melalui televisyen, media massa dan sebagainya. Seterusnya adalah memperbanyakkan penulisan, penerbitan dan penyelidikan ilmiah. Bahan-bahan ilmiah ini dapat dijadikan rujukan dan panduan buat umat Islam dalam merujuk sesuatu perkara. Namun begitu, penulis perlu memastikan bahawa bahan ilmiah tersebut adalah benar dan bertepatan dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Hal ini kerana kebanyakan bahan bacaan kini telah diseleweng dan diubah suai. Pastikan bahan ilmiah tersebut mendapat pengiktirafan yang sepatutnya, maka umat Islam dapat menerima panduan dan rujukan yang benar. Itu sahaja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.